Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 74 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bersembahlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'alla sawab bersabda, bukan bersembah kan? Sembah ni sahabat tanya kepada Rasulullah baru panggil bersembah. Ini bersabda. Dia kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Sudah. Masih lagi sama perbahasan berkaitan dengan zuhud. Sifat yang hebat yang ketiga, kitab yang terakhir pada perbahasan sifat mahmudah. Maka dia kata dulu bahawasanya seseorang itu sifat taubat, sifat mahmudah yang pertamanya ialah taubat. Dan bila dia bertaubat itu maka akan menghasilkan khauf, iaitu takut kepada Allah, baru dia bertaubat. Dan pengakhiran ataupun penghujung bagi khauf itu, takut itu akan melahirkan sifat zuhud. Maka sekarang kita berada di pengakhiran sifat zuhud. Dia pun kata, dan bersembah, yang ini bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik, itu di bawah tu. Wa hassanahu, dan Imam Tirmizi rahimahullah menghukumkan hadis ini sebagai hasan. Kemudian dia kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hei Allah, hidupkan olehmu akan daku miskin, dan matikan olehmu akan daku miskin. Sebab apa Nabi SAW mendoakan supaya beliau baginda dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan miskin? Kerana dulu sabda Nabi SAW, kelebihan orang miskin atas orang kaya ialah dia masuk syurga awal lagi. Tapi dengan syarat dua-dua tu, dengan syarat orang miskin tu lepas belakanglah kewajipan dia. Sebab apa dia masuk awal dulu? Kerana dia ni tidak dihisap dari sudut harta, kurang lah. Sebab orang miskin ni dia tak banyak harta, dia cukup-cukup makan, tu pun kurang. Orang miskin ni dia kurang cukup-cukup makan. Kalau cukup makan tu kaya lah. Apatah lagi lebih daripada cukup makan, maka dia pun kaya juga. Ni miskin ni dia keperluan hidup dia tak cukup, lebih daripada separuh saja. Contoh dia cukup RM10 sehari, tapi dia ni hanya ada RM8. Miskin lah. Kalau kurang daripada separuh, ada RM4, RM3, tu fakir, tu bukan miskin. Kemudian dia kata, jadi Nabi SAW suka bergaul dengan orang miskin.
Sebab apa? Sebab apabila bergaul dengan orang miskin, perbahasan ataupun perbincangan berkaitan sesama orang miskin ni, sembang tu tak ada lah berkaitan dengan dunia sangat. Bila tak berkaitan dengan dunia sangat, banyaknya ke akhirat lah. Sebab orang miskin nak sembang pasal kereta, macam mana nak sembang pasal kereta? Dia pun tak nak pergi kereta. Mutu kat car gitu kalau ada. Nak beli benda-benda baru, rumah apa semua lagi tak mampu. Dia ada agak-agak dia sembang benda tu, tak sembang. Jadi benda dunia yang dia sembang tu kurang sikit dari sudut pangkat dunia harta dan sebagainya. Tapi kalau korang kaya, sembang lah. Nak beli kereta baru, nak beli motor baru, bukan salah tu sembang tu. Dari sudut suka Nabi SAW, lebih suka cara hidup orang miskin. Dan lebih suka berapat dengan berkawan dengan orang miskin. Tu ya. Lepas tu dia mendoakan baginda Nabi SAW, doakan sehingga kan dia hidup dalam keadaan miskin. Dia berdoa supaya Allah Ta'ala menghidupkan dia dalam keadaan miskin dan mati pun dalam keadaan miskin. Ada tak ditawarkan harta kepada Nabi SAW? Ada. Malaikat Jibril alaihissalam menawarkan, kalau kamu nak minta gunung ni jadi emas, aku boleh minta pada Tuhan, suruh aku pula. Tetapi Nabi SAW tak boleh. Kalau dia nak, kalau Nabi SAW nak, boleh tak? Bukit tu ditukar menjadi emas, diberikan kepada Nabi SAW, boleh. Tapi Nabi SAW tak mahu. Itulah pewaris Nabi SAW. Para alim ulama, dia pun tak suka juga kepada kekayaan harta. Cukup-cukup makan pun sudah. Maka dia kata, dan wafat oleh Nabi SAW. Hadis ni ditulis nombor 3, hadis Bukhari Muslim. Pada ketika baju besi Rasulullah SAW tu tergadai pada sisi Yahudi, kerana hutang Nabi, sebab nafkah ahli Nabi SAW, ahli itu keluarga lah. Jadi sekarang ni dia kata Nabi SAW wafat dalam keadaan perlu gadaikan baju besi Nabi SAW. Baju besi itu biasa digunakan untuk perang. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dia bahalah baju besi Rasulullah SAW, pedang Nabi SAW dan sebagainya berkaitan dengan perang. Jadi antara baju yang dipakai oleh Nabi, baju besi. Dan baju besi yang pertama dibuat di atas alam ini dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ialah orang pertama yang buat baju besi. Orang pertama manusia pertama yang menjahit Nabi Idris alaihissalam. Dari sudut orang pertama yang buat baju besi, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian sampai sekarang, bila perang tu, yang baju besi tu, itulah baju untuk kebalkan diri. Tak tahulah sekarang ni perang guna tu gedok, Allah Allah. Sekarang guna tembok dah, dulu guna senjata pedang tu. Jadi pakailah baju besi tu. Sekarang ni mungkin ni lah yang kali dulu tu. Kemudian dia kata, jadi Nabi SAW wafat dalam keadaan perlu gadaikan baju besi supaya nak bayar hutang ke Yahudi, yang mana Nabi SAW pernah berhutang dengan dia untuk nafkah keluarga dia. Dan Nabi SAW bila ada saja harta, dia suka bersedekah. Dia tak suka harta dia tu lama-lama dalam rumah. Tu sifat Nabi SAW. Bukan mana Nabi SAW tak ada harta langsung, ada, cuma banyaknya sedekah ke orang. Jadi dia pun tak ada di dia tu tak ada, padahal ada je. Kalau ikutkan nak himpun ada, tapi dia suka beri ke orang banyak. Jadi kuranglah harta ke dia tu. Nabi SAW pernah semayang, lepas semayang dia terus bangun takwil. Sebab apa? Sebab dia balik rumah nak bagi sedekah, dia teringat ada benda dekat almari dia tu, beri kepada orang fakir miskin. Dia tak senang duduk. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangun terus balik rumah, ambil benda yang nak sedekah tu kat almari dia bagi kurang. Dan Nabi SAW sifat sedekahnya itu lebih ketara bila bulan Ramadan, sehingga ulama sebut perumpamaan dia seperti angin ribut yang bertiup kencang. Mana sedekah tu bila daripada bulan-bulan lain.
Dan ketahui olehmu bahwasanya fakir itu jika ada ia fakir terpada dengan barang yang diberi akan barang tu dia akan fakir. Dan tiada ada ia fakir tu loba, tomok pada menuntut harta, maka pangkat orang fakir macam ni hampir daripada pangkat orang yang zahid, orang yang zuhud. Jadi fakir ni siapa? Fakir kalau buka kitab fiqh, dia ada harta kurang separuh daripada kecukupan dia. Contoh kita kata sehari cukupan keperluan dia RM10. Dia ada kurang daripada separuh daripada RM10. Contoh RM4, RM3, itu fakir. Kalau lebih daripada separuh, RM8, RM9 dan tak cukup 10, tu miskin. Jadi fakir lagi teruk lah. Tu nilai dari sudut harta. Dalam syarah juga dia ada perbahasan khusus berkaitan dengan fakir, iaitu orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama dan dia tu ada potensi untuk menyebarkan ilmu pada masyarakat, dengan mana dia boleh ada potensi untuk alim, dia belajar bersungguh-sungguh, maka dia juga kategori fakir walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya, sebab dia dikategorikan sebagai fakir secara khusus oleh syarak, pelajar agama sahaja. Kalau kita sebut talibul ilmi syar'i, penuntut ilmu yang bangsa syarak, yakni penuntut ilmu agama lah. Dia dikhususkan, dia dikategorikan sebagai fakir dengan beberapa syarat yang tadi kita sebut. Kalau tak bertepatan dengan syarat tersebut, maka tak layak dia dapat zakat, dan kalau dia berikan kepada dia, tidak sah zakat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi orang fakir ni dia kalau memadai dengan apa yang ada, dan dia tak menuntut harta yang lebih daripada apa yang ada, cukup apa yang dia ada sudah, maka dia ni lebih dekat kepada orang yang zuhud. Pangkat orang zuhud tu lebih dekat. Senang nak dapat pangkat zuhud lah orang fakir. Sabda Nabi SAW, hadis ni riwayat Ar-Razi daripada Anas, dan riwayat juga oleh Al-Qudai wa Syihab. Dia kata tuba liman aslama wa kana 'aithuhu kafafa. Artinya bermula syurga bagi mereka yang Islam, ia mereka, dan adalah kehidupan mereka itu sekadar memada sekadar apa yang ada. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala tidak fakir dan tidak miskin pun, cukuplah kita ada sifat qanaah, memada, tidak terlalu tamak kepada kerja benda dunia sangat. Kalau dapat, alhamdulillah, tak dapat, sudah. Memada adalah apa yang ada. Bukan yang tak cukup, cukuplah tu. Bukan yang tak makan daripada 3 kali sehari kepada 2 kali dah. Makan cukup juga 3. Pakaian pun cukup, seluruh pakaian pun cukup, kenderaan pun cukup, semua cukup belaka. Jadi kalau kita ada sifat qanaah, memadai, apa yang ada pun sudah memadai. Bukan nak suruh jadi miskin. Bukan nak suruh jadi fakir, bukan suruh jual rumah ni. Mana kita ada sifat qanaah, memadai bagi orang yang kaya. Bukan nak suruh jadi miskin. Jadi orang kaya ni ada manfaat dia tersendiri, iaitu beri manfaat pada orang lain dari sudut harta. Kalau orang fakir, dia tidak ada kelebihan dari sudut infak harta, sebab dia tidak ada harta. Jadi orang kaya lebih ke situ. Dan orang fakir lebih dari sudut, bila dia tak ada harta, dia lebih dekat kepada zuhud bila dia tu memada dengan apa yang ada. Kalau kita tengok hari ni, kerajaan 50 ni dah sikit. Betul. Tapi gaji dia 5,000. 4,000 kau. Betul. 50. Ada orang ni orang miskin akan 4,000 tu sebulan kan? 4,000 sebulan. Dia 4,000 okey. Dia sukatan kerajaan ni dia kira bulan. Dia kira bulan, dia kalau ikutkan dia buat kajian lah tu. Dia buat kajian teliti tu. Jadi dia buat kajian tu sebab apa? Dia dia kira sekali dengan tanggungan keluarga. Jadi yang kita buat RM10 tu kalau seorang. Kalau keluarga tu ada 12 anak, cara 12 anak lah. Kalau contoh 12 anak, seorang isteri. Contoh lah. Seorang isteri, 10 anak, seorang suami lah. Kira ada 12 orang.
Contoh kalau sehari makan RM10 setiap orang. Sehari makan RM10 setiap orang. Kalau kali RM10 setiap orang, mana sehari 120. Kalau sebulan berapa? 3,600. 3,600 ya? 3,600 makan aja. Belum lagi hak pakaian lagi. Belum lagi hak sekolah apa bayar benda tu. Jadi dia kira kupu rata. Jadi betul lah dia kira tu. Betul lah dia kira macam KL contohnya 2,000 miskin lah. 3,000 boleh jadi miskin ni. Kita beli air mineral RM4. Mana RM4? RM4 botol besar ni, botol kecil je 500 ml RM4. Kalau botol besar tau. Jadi tak apa murah. KL tu RM400. Air mineral je. Betul makanan ni, makanan sekali makan kalau mahal sikit RM30 sepinggan. Kalau RM30 seorang, kalau dah 10 orang berapa ratus tu? Kalau sebulan mana tahu. Jadi yang sekarang kerajaan buat ni dia ikut purata. Dia tengoklah rakyat Terengganu ni, ni rumah ni berapa kepala ni, berapa kepala. Dia campur tolak, dia panggil purata dia. Secara puratanya, orang miskin ni kita tetapkan berapa gaji dia sebenarnya ni. Contoh 3,000 ke bawah ni miskin. Miskin. Dia kira sebulan. Ada yang kira tahunan pun ada. Ikutlah dia kira ke mana. Cuma hak tadi yang kita sebut tu dalam kitab lah. Contoh tadi tu. Dalam sehari contoh dia perlukan RM10, tu pun RM10 tu sekali makan pun ni. Kalau RM10 sekali makan, mana kalau 2 kali makan RM20 kali sendiri lah tadi tu. Ini banyak. Kalau 10 anak banyak lah. Kalau 10 anak banyak. Jadi kalau banyak, sehari banyak dah. Kali 30 hari sebulan tu banyak lah. Kena 3,000, 4,000. Cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan. Boleh jadi tak lebih. Ada saya jumpa, ada orang tanya soalan dulu waktu bulan puasa. Dia gaji RM20,000. Banyak kita terkejut. RM20,000 gaji apa ni? Tapi dia perlu bayar hutang sehingga dalam sebulan tu hanya RM1,500. 1,500 saja dia boleh balance tu lah balance. Mana 1,500 dia boleh belanja, 18,000 tu bayar hutang. Dia tu miskin. Miskin walaupun gaji besar. Sebab dia tidak mampu menampung kehidupan keluarga dia dengan 1,500. Tu miskin ni. Miskin kaya ni bukan tengok harta banyak ke tak. Dia tengok harta tolak dengan tanggungan. Berapa? Cukup ke tak? Kalau tak cukup, miskin lah. Kalau cukup makan, okey lah, boleh kata kaya lah. Kalau lebih, kaya lagi lah. Kalau tak cukup separuh, kurang atau separuh, fakir tu. Kalau cukup, kalau orang panggil tak cukup sangat tapi boleh lah, miskin. Tu kerja 20,000 gaji, kena bayar hutang 18,000 lebih sebulan. Tak tahulah dia hutang apa tu. Tak payah tanya banyak-banyak lah. Dia tanya soalan satu lah, tukang tanya lah, susah lagi. 18,000. Jadi dia boleh dapat zakat kerana dia miskin. Dia bukan tengok gaji banyak, dia tengok gaji tolak ke tanggungan diri dan keluarga. Kalau lelaki lah, lelaki memang kena tanggungan diri dan keluarga lah, sebab tanggungjawab dia beri nafkah. Kalau perempuan tu tak payah bagi dah, tak payah bagi nafkah ke orang. Nafkah dia kerja, dia punya gaji, dia lah dapat, dia lah sedap makan, kita yang kena tanggung. Kecuali kalau isteri reba lah. Contoh suami tu dia gaji dia 400 contohnya, bini dia 10,000 sebulan. Jadi dia pun reba suami dia tak bagi nafkah sahih yang duit tu. Tak apa, lepas lah tu. Tambah pula dia kata, tak apalah saya tanggung anak-anak sekali. Tak apa. Jadi lepas bahagian itu sebab dapat reba. Kalau tak dapat reba tu kena bagi juga tu. Tapi bagi qadar orang miskin lah, dia nafkahnya ada 3. Pertamanya qadar orang kaya, yang kedua qadar sederhana, yang ketiga qadar orang miskin. Jadi qadar orang miskin, dia punya nafkah seharian keluarga dia gini. Kalau orang sederhana gini, orang kaya gini, dia adalah sukatan dia. Tu dari sudut makanan, sudut pakaian pun sama. Dia tanggungan nafkah bukan makan saja, dia makan, minum, pakaian, perubatan, apa-apa keperluan perempuan ditetapkan di syarat wajib dalam setahun, satu yang kita kena bagi. Contoh kalau pakaian 2 kali setahun paling kurang. 2 kali setahun tu pakaian lekat tu beratas ke bawah. Sampai di tahap Muhammad Bekar sebut, kalau kita ni
berada di negara negara sejuk contohnya, kena beli baju sejuk tu. Kalau negeri musim panas pakai pakaian special untuk musim panas, kena beli hak musim panas tu. Wujud kita ni tak ada tempat sejuk. Kalau tak jenuh kena beli pula baju sejuk dia. Tu. Kita ni negeri panggil suar-suar sejuk tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tu berada di tengah-tengah khatulistiwa. Dia sebenarnya khatulistiwa itu bahasa Arab. Kita dulu tak belajar falak. Itu khatulistiwa orang itu. Bila belajar falak, bahasa Arab punya. Khat alistiwa. Itu khat alistiwa. Khat tu garisan, alistiwa tengah-tengah. Lepas tu jadi bahasa Melayu khatulistiwa. Itu. Belajar falak baru dapat foto. Rupanya bahasa Arab dia pakai, bukannya bahasa Melayu. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah taala, adalah kehidupan. Tetapi hanya sahaja besar pahala fakir itu. Besar pahala tu kenapa? Jika ia fakir, sabar. Kalau dia tak sabar, tak dapatlah fadilat fakir. Macam orang sabar, macam orang kena pahala macam mana? Kalau dia tak sabar, tak dapatlah pahala sabar. Pahala sabar tu apa dia? Masuk syurga tanpa hisab. Tapi nak sabar tu, Allah bahaya. Dapat hilang selipar tanya, apa malah mana pula yang pergi cari yang ambil kasut aku ni maki dulu. Tak apa. Dia kalau kasut hilang tanya, astagfirullahaladzim, siapa pula ambil? Masya Allah, inna lillahi apa. Dia tak carut lah. Ni pun carut dulu baru sabar tu sabar dalam bahasa boleh lah. Sabar hakikat istilah tasawuf tak dapat lah. Dia sabar tu as-sabru inda sadmatil ula. Sabar tu bila kali pertama kena. Dia pok kena tu, dia kata apa? Senyap ke? Reta ke apa? Sabar tu. Kalau kena pong, kena sekali, hari jaduh ni habis. Tak sabar tu. Lepas tu sabar payah. Bila payah, jadi ganjaran tu besar, iaitu masuk syurga tanpa hisab. Kemudian kata musannif dia kata, jadi fakir itu besar pahala bila sabar dan redha. Redha ni mana dia memada apa yang Allah beri itu. Beri RM10 lah apa. Dan memada akan ia ia fakir akan yang ada. Gitu. Mana dia serba ada. Apa yang ada itulah cukup bagi aku. Tak minta lebih, tak minta kurang. Redha dan sabar. Lepas tu bila nak dapat ganjaran khusus tu, kena mati dulu ke akhirat. Kemudian dan bermula sabar atas kepapaan itu adalah ia sabar atas kepapaan. Jadi bila sebut kepapaan, ada surah yang sunat dibaca untuk mengelakkan kepapaan. Papaan ni papa kedana lah, tak ada harta muflis, iaitu surah Al-Waqi'ah. Baca bila? Ikutlah. Kalau ada orang ada ijazah, dia ikut tu guru yang ijazah tu lah. Ada yang kata pas subuh, ada yang kata pas asar, ada yang kata pas isyak. Mana-mana tu surah Al-Waqi'ah. Dengan keberkatan surah Al-Waqi'ah tu dapat mengelakkan kepapaan, iaitu muflis. Muflis harta. Jadi dia kata, kalau sabar atas kepapaan itu adalah ia sabar atas kepapaan permulaan bagi zuhud. Baru mula zuhud itu. Kalau sabar ke atas sabar ke atas kepapaan, ini kefakiran tadi. Cukup-cukup harta hak dia ada tadi itu, sabar hak tu permulaan bagi zuhud. Dan tiada sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar. Sabar. Lepas tu lagi lepas ni tajuk sabar. Dia ikut tertib elok dah. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar kemudian daripada bab zuhud. Wallahu a'lam. Selesailah bab zuhud. Masuk bab seterusnya, iaitu bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah. Menahan diri daripada marah atas sesuatu
yang tiada disukainya. Noktah. Gitu ya. Apa dia? Menahan diri daripada marah atas benda yang kita tak suka bila kena. Apa dia? Umumlah. Hilang barang ke, hilang selipar ke, wal'iyadzubillah lah. Bukan nak suruh hilang selipar ni. Kalau terjadi hilang kereta ke, pecah masuk rumah ke, terbakar rumah ke, sakit ke, apa-apalah, wal'iyadzubillah, kita pun tak kata apa. Sabar tu. Tu pahala sabar tu. Tapi kalau kita mencarut dulu, maki dulu, tibai apa, tampar orang, tu tak sabar. Di sabar ni payah ni. Tambah kalau orang barat, lagi payah. Orang barat tu kena rawat terus tu. Kalau kita hak tak ada barat ni pun payah nak sabar, hak barat lagi sepayah sabar. Tu wal'iyadzubillah. Jadi dia menahan diri daripada marah ke atas sesuatu yang dia tak suka. Apa-apalah yang tak suka tu. Dan menahan lidah. Tadi dari sudut hati tahan marah. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Nokta. Maksud dia apa? Maksud dia, bila kena kali pertama tu, janganlah pergi ke orang dulu, minta Allah Ta'ala dulu. Bukan tak suruh cerita ke orang. Maknanya hak benda pertama yang kita carinya, doa pada Allah dulu. Tu. Allah Ta'ala hak first dulu. Hak yang kedua, barulah makhluk. Janganlah tak pergi ke makhluk pula. Kalau sakit, Allah tak payahlah bila tu. Macam gitu. Belajar pernah bagi hati lagi sesat. Dah, kalau sakit tu kena, contoh sakit kena. Sekejap sebelum pergi hospital tu, doa pada Allah Ta'ala dulu. Zikir kau, ingat Allah Ta'ala dulu. Ni semua daripada Allah Ta'ala. Lepas tu baru usaha ikhtiar cari makhluk pula. Di doktor, klinik dan sebagainya, untuk kita ikhtiar sembuh melalui izin Allah Ta'ala. Hakikatnya kalau ikut akidah, hakikatnya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma nisbah usaha ikhtiar, kita kena usaha. Nisbah tasawufnya ialah sebelum kita usaha pergi hospital dan sebagainya, kita ingat Allah Ta'ala dulu. Tahan lidah daripada mengadu pada orang dulu. Pada tu barulah kita mengadu. Itu tertib dia gitu. Utamakan hak Allah Ta'ala, barulah hak manusia. Jadi dua lah sabar ni. Pertama dari sudut hati, tak marah. Tak marah kepada apabila kena sesuatu yang kita tak suka. Yang kedua ialah tahan lidah daripada marah. Tahan lidah daripada mengadu pada orang lain selain Allah Ta'ala. Mana kita mengadu pada Allah Ta'ala dulu, doa pada Allah Ta'ala dulu, zikir dan sebagainya, barulah usaha ikhtiar cari orang lain. Itu untuk berubat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, walaupun tanpa menafikan ada ulama-ulama tasawuf yang tak pergi berubat kerana sakitnya itu dikirakan sebagai nikmat dah bagi dia, kerana dia tahu siapa yang pemberi sakit. Tu level tinggi sikit lah tu. Dan dia membiarkan Allah Ta'ala sendirilah yang menyembuhkan, seperti mana dia memberikan penyakit, memberikan penyakit untuk kafarah dosa. Jadi kalau sakit ni, tanda kita ni Allah Ta'ala sayang. Sebab kalau orang tak sakit, dia sihat semua-semua, tu tanda dia tu kena istidraj. Lepas tu Nabi SAW, dia pernah minta untuk nikah dengan seorang perempuan. Lepas tu orang tanya, orang tengah kata, dia ni tak pernah sakit. Nabi SAW tak kahwin, tak jadi kahwin. Kalau kita, no, sihat. Bukan makna suruh teruk kanser 4, bukan. Bukan suruh cari kanser tahap 4 ke, bukan. Nak katanya dia ni tak pernah sakit langsung. Tu parah tu. Tapi kalau pernah sakit ni, kepala penuh, demam penuh, penuh tu. Walaupun tak kritikal, mana pernah sakit lah. Mana tu tanda Allah Ta'ala kafarah dosa. Tu kena syukur pada Allah Ta'ala. Bukan mana kita ni semua-semua kena sihat, kena sakit saja. Maka dia berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, Al-Arba'in fi Usuluddin nama kitab dia. Bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Intaha. Baca intaha. Intaha ni mana habis cakapan nukilan itulah.
Dia kata hakikat sabar itu tetap, yang membangkitkan ni sifat yang tetap dalam hati, yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Jadi sekarang ni sabar apabila kena seseorang musibah dan sebagainya, wal'iyadzubillah, kalau ikut keinginan nafsu marah. Kalau ikut keinginan nafsu nak mengadu kepada orang dulu. Tapi bila dia mengetahui hakikat sabar, bila kena sesuatu yang buruk atas dia, dari sudut hati dia tahan marah, dari sudut lidah dia mengadu pada Allah. Itu maknanya dia sudah menundukkan hawa nafsu dan membangkitkan agama dalam diri dia. Itu hakikat sabar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dua benda yang sabar. Pertama, dari sudut hati tak marah. Yang kedua, lidah tu tak mengadu pada orang selalu, ngadu pada Allah Ta'ala dulu, barulah pada orang lain. Itu cara sabar yang ditetapkan oleh ulama tasawuf kita, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, kerana manusia, padanya pada manusia tu dua puak tentera yang berlawan, kedua tentera. Mana dua benda yang berlawanan dalam diri manusia, dia tidak akan bersepakat, dua ni akan berlawan. Pertamanya akal dan segala yang membangkitkannya, membangkitkan akal, yakni keinginan. Dan kedua syahwat dan segala yang menyeru syahwat. Dua ni. Akal itu fungsinya tamyiz, membezakan antara hak dan batil, membezakan antara baik dan buruk. Sebab itu bila seseorang manusia berbuat dosa, akal dia hilang. Sebab apa? Sebab ketika itu bila dia buat benda maksiat, benda buruk, makna akal dia ketika itu hilang separuh. Bukan dia tak mukallaf, kan? Makna ketika itu dia tidak berakal dengan akal yang sempurna. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Syarah Ijan Ad-Darari, apabila seorang lelaki ajnabi melihat seorang perempuan ajnabi dan tegang zakalnya, maka hilang 2/3 akalnya. Jadi maknanya 2/3 itu nafsu, 1/3 akal. Jadi 2/3 dengan 1/3 mana benar? 2/3 itu syahwat, tentera hak nombor 2. Itu. Jadi bila kita buat baik, maka syahwat turun, akal kita tinggi. Kalau kita buat dosa, buat maksiat, maka akal kita turun, syahwat naik. Gitu. Tu dia punya formula ataupun sifir dia. Jadi dia tidak akan boleh sama-sama, tak boleh. Dia mesti ada atas bawah. Siapa yang atas? Kalau syahwat atas, makna dosa wajib, akal turun. Kalau akal atas, syahwat bawah, makna dia orang baik, dia orang solat, dia mengamalkan benda-benda yang syariat suruh, meninggalkan larangan Allah Ta'ala sebaik mungkin. Maka akal dia tinggi. Dia menggunakan nikmat akal dengan sempurna. Dia menggunakan nikmat akal dengan baik. Kerana akal ni tamyiz, membezakan antara baik buruk, membezakan antara dosa pahala, yang mana dia secara tabiat dia patut pilih baik. Baik. Lepas tu dia panggil budak-budak yang mumayyiz. Kenapa dia panggil istilah mumayyiz? Kerana ketika kanak-kanak itu mumayyiz, mana akal dia sudah dapat membezakan baik buruk. Tanda-tanda mumayyiz dalam kitab mereka, pertama kena umur 7 tahun. Yang keduanya, bila dia tu boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh berok sendiri, boleh tahu kiri kanan, bahaya selamat, boleh tahu. Tu mumayyiz lah. Kalau budak-budak yang tidak mumayyiz, letak tengah jalan, dia pakat lalu itu, dia tak tengok dah kiri kanan, pakat lalu, lari. Kereta mari berdebung, langgar, mati. Apa? Sebab dia tak tengok kiri kanan, dia tak reti lagi. Tu tidak mumayyiz. Jadi mumayyiz ni sebab dia tengok pada akal budak. Kalau dia tu dah pandai dah, mana dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, basuh berok sendiri, dia boleh tengok kiri kanan, mana bahaya, mana selamat, maka dia tu dia panggil mumayyiz. Kalau dia tak sampai lagi tahap tu, makna dia bukan mumayyiz. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan maka jika menang yang menyeru agama, niscaya telah hasillah pangkat sabar. Hak tadi lah, iaitu agama suruh apa? Suruh tahan diri daripada marah dari sudut hati, suruh tidak mengadu pada selain Allah apabila kena benda yang tak disukai. Mana mengadu pada Allah Ta'ala dulu, kemudian kepada makhluk untuk usaha ikhtiar, maka dia dapatlah hasillah pangkat sabar.
Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain. Bila kata fardu ain, siapa tak sabar dosa. Ada. Sabar tu. Dia sabar ni ada hak fardu ain. Maka dia pun kata, sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Itu fardu ain. 3 tu. Sabar atas buat taat. Contohnya sembahyang isyak lagi. Kita pun sabar je lah buat sembahyang isyak ni. Apa kalau ikut kat aku nak tidur dah. Jadi kita pun sembahyang dalam keadaan sabar. Sabar patuh perintah syarak untuk sembahyang isyak lagi. Maka kita pun wajib lah dapat pahala sabar dulu. Dan kita sabar pula bila datang maksiat kita tak buat. Sabar je lah. Dapat pahala sabar. Dan begitu juga bila datang bala ataupun musibah juga wajib sabar. Cuma antara 3 ni yang banyak pahalanya ialah sabar atas bala ataupun musibah. Yang kedua, sabar atas melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar atas melakukan taat. Kalau melakukan taat dengan meninggalkan maksiat lagi payah. Taat senang je lah, macam sembahyang isyak. Kita tak ada mengungut lah hati sebab kita kaki masjid dah. Nak sembahyang isyak ke, subuh lagi ke, zuhur esok ke, tak ada masalah. Boleh mari awal. Sebab kita ni passion kaki masjid lah, tak ada masalah. Tetapi nak meninggalkan maksiat, payah sikit. Kaki masjid ke, kaki surau ke, payah juga. Nak mengelak 100% maksiat, paling kurang dah lah sikitnya. Jadi payah tu payah. Sabar atas bala lagi payah. Sebab bala tu kehilangan sesuatu yang kita suka. Terbakar rumah, wal'iyadzubillah, sakit lah. Nak kena sabar. Sabar tu lebih banyak pahala daripada sabar atas melakukan maksiat, dan sabar daripada melakukan taat. Jadi sabar melakukan atas bala atau musibah tu lebih besar pahala. Ini fardu ain. Ini sabar yang fardu ain. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat, dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunat, bukan wajib. Jadi ibadat sunat, puasa sunat, sembahyang rawatib, sembahyang witir, sembahyang tarawih, itu sunat je sabar. Tu sunat saja sabar. Dia pahala sembahyang lain, sabar lain. Sabar dia 4 kali tu. Hati tak marah, mulut tak ngadu pada orang. Jadi dia sembahyang sunat lah kan. Malah tu. Tak dapat pahala sabar. Tapi pahala sembahyang ada. Pahala sembahyang tu ada. Pahala sembahyang lain, pahala sabar lain. Jadi dalam hati dia kalau duduk marah, kena paksa main tarawih. Paksa main tarawih. Malah mana ni? Dia marah dalam hati dia kena main tarawih. Main tarawih tu sah. Pahala tu dapat juga, tapi kurang sikit sebab dia tidak sabar. Inilah hati duk marah, ngatur dan sebagainya, tak puas hati ibadat sunat. Contoh dia. Begitu juga hak makruh, sama juga. Apa-apa perbuatan makruh dia tak puas hati, dan hati dia duk marah. Jadi pahala sabar terhadap makruh tu tak dapat dah. Lepas tu berdosa tak dosa sebab tak wajib. Sebab dia kata tadi sunat sahaja. Kalau buat benda sunat, tinggal benda makruh dan tinggal benda harus. Tinggal benda harus ni harus yang berlebihan. Harus yang berlebihan, makan lebih ke, tidur lebih ke. Jadi dia pun ambil kodak-kodak saja, dan dalam hati dia tak marah, tak kuasa apa pun, sabar. Jadi sabar tu sabar sunat. Jadi 3 lah sabar, 2 lah sabar wajib, iaitu buat benda yang wajib, tinggal benda haram, dan sabar atas bala, hatu wajib fardu ain. Yang sunat pula iaitu sabar atas melakukan ibadat sunat, sabar atas melakukan atas meninggalkan makruh, dan sabar atas meninggalkan benda lebihan daripada harus. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu sunat juga. Ni payah juga. Membalas akan orang yang menyakiti. Contoh ni lah. Orang tapuk, pertepung, kita tak balas. Hebat. Tu sunat sabar. Bukan lepas ni suruh tapuk kan.
Jadi nak kata sobat kawan tu sampai tahap orang tanpa pun tak kata apa, tahu apa. Oh hebat. Tu sobat hak sunat. Mana kalau kita badan tu sobat sunat tak ada lah. Orang maki dia orang maki dia. Bodoh lah apa. Dia tak balasnya itu. Sobat sunat tu. Kalau ikutkan boleh balas. Tapi dia sobat. Sobat itu sobat sunat. Jadi kalau orang maki sekali, kita boleh maki sekali. Sekali je lah, kalau 2 kali dosa. Tapi dia sobat, dia pilih sobat lagi. Dapat pada sobat. Oh payah sobat, dia itu. Orang bubuh apa, dia sinya. Oh wali tu, sobat. Sebab tu sobat ni masuk syurga tanpa hisab. Hari dia bubuh hadis. Lepas tu dia kata, maka iaitu sunat juga. Tetapi pahalanya pahala sobat yang sunat tu sangat besar. Ni nak bagi targhib, nak bagi galakkan untuk sobat yang sobat sunat. Yang sobat wajib tu tak sekira lah, tu memang wajib dah. Hak sobat sunat ni dia nak galakkan untuk kita buat. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya harusnya disempurnakan akan sekalian yang sabar, akan pahala mereka itu orang yang sabar dengan ketiadaan kira-kira banyak pahala sabar. Pahala tu tak kira, tak ada had bagi orang sabar. Dia sama macam lebih kurang puasa. Puasa pun dia tidak ada had tertentu pahala dia berapa. Allah Ta'ala akan beri berdasarkan sepanjang hari itu dia taat banyak mana, dia maksiat banyak mana. As-siyamu li. Siyam puasa dia itu untuk aku. Jadi aku yang akan beri ganjaran. Dan pahala sabar pula tanpa hisab, mana dia tidak ada batas. Pahala tu banyak mana, Allah yang beri. Jadi pantaslah, memang patutlah kalau dia tu masuk syurga tanpa hisab. Kalau Allah Ta'ala beri pahala sebanyak-banyaknya, sampai nak bandingkan pahala dengan dosanya, dosa jauh kecil, pahala besar saja, dia masuk syurga lah. Ni pahala tak payah buat apa, tak payah mayang, tak payah puasa, tak payah pergi haji umrah, tapi kena kental hati. Jadi sabar lawannya ialah marah. Jadi sifat mazmumah dulunya marah, ni lawannya sabar. Kemudian kata musannif, telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia Allah akan pahala sabar tadi. Akan beberapa perkara tadi bagi yang lain daripada mereka itu, daripada orang yang sabar. Allah Ta'ala himpunkan orang-orang yang sabar ni ada benda yang Allah beri, yang Allah tak beri pada orang selain sabar. Maka dia kata kerana firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya bermula mereka itu sekalian yang sabar. Atas mereka itu sekalian yang sabar tadi ampun daripada Tuhan mereka itu orang yang sabar, dan juga nikmat. Jadi salawatun tu bukannya sembahyang, dia terdiri, dia dia ulaika tu maksudnya tertuju kepada orang-orang yang sabar. Salawatun tu maksudnya ampun, keampunan. Min rabbihim, daripada Tuhan mereka itu, wa rahmat dan juga nikmat. Tu orang sabar, dapat keampunan Allah, dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan mereka itu orang yang sabar juga yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Tunjuk mana ni? Makna tidak sesat, sentiasa dalam keadaan hidayah dan taufik Allah Ta'ala, tidak terbabah daripada ke arah maksiat. Sabar. Ini sabar ni dia umum, sabar taat, sabar maksiat, sabar bala, sabar hak sunat, semua dia bubuh belaka. Mana dia ni memang tak sesat tu. Memang dia berada di atas jalanan orang yang taat. Sebab tu dia susun satu sifat mahmudah ni. Start daripada taubat, yang kedua khauf, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar. Makna nak sampai sabar ni, pertama dia taubat dulu. Nah, yang kedua dia takut pada Allah, yang ketiga dia zuhud, baru mari sabar. Jadi kalau kita tak ada sifat-sifat hak tiga, hak belakang tadi itu, sabar tak dapat.
Payah nak dapat lah. Macam pinggan kita tak basuh lagi, lepas tu buh dah nasi untuk kita makan, bersih pinggan tu? Tak bersih lah. Dia nak segar, dia kena basuh pinggan dulu dengan sabun, kering, lap, lepas tu buh nasi baru segar, dan baru dapat kenikmatan tu. Jadi Syekh Qadir Mani ni dia ikut turutan dah. Kok mana nak pergi ke Sabah ni? Sebelum ni kena zuhud dulu. Sebelum zuhud kena takut pada Allah Ta'ala. Sampai bila takut pada Allah, mesti dia akan bertaubat dulu. Maka taubat tu pintu pertama. Sebab tu dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut pintu pertama, taubat pertama, rintangan pertama untuk sampai pada Allah, pertamanya taubat. Pertama ilmu, yang kedua baru taubat. Itu dalam Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, Imam Minhajul Abidin, dia kata ilmu dulu, sebab sebelum taubat mesti tahu apa benda yang nak taubat. Kalau dia taubat astagfirullah, taubat dah, tu jahil bagi. Dia tak tahu macam mana dia nak taubat. Taubat ni kembali kepada Allah. Jadi kalau dia hutang sembahyang, dia taubat, dia wajib qada, bukan astagfirullah. Kalau dia tu tinggal puasa, dia wajib puasa, qada. Kalau dia tak pernah bayar zakat, taubat, dia bayar zakat. Kalau dia itu hutang orang tak bayar-bayar, taubat dia ialah dia tu kena bayar hutang, padahal dia mampu, dia tak bayar, saja tak bayar, contohnya. Kalau dia mencuri barang orang, taubat dia kena bagi balik. Itulah. Tu baru taubat. Macam mana dia boleh kata gitu? Sebab dia sudah tahu. Jadi kalau orang tak tahu, dia main taubat gitu, dia ingat taubat astagfirullah, taubat astagfirullah. Maka duduklah orang yang sembahyang tak pernah sembahyang 20 tahun, dia pun astagfirullah selesai dulu. Sebab apa itu? Sebab jadi dia puasa tak puasa 20 tahun, lepas tu dia pun taubat, dia pun astagfirullah saja tanpa qada. Jadi ini bukan setakat qada puasa, ada pula video-video dia. Ini kena tahu. Lepas tu rintangan pertama tu sampai pada Allah, aqabatul ilmi, rintangan ilmu, kena ngajilah. Hak fardu ain. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, betul. Dan mereka itu jua dan firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 47, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan sabarlah oleh kamu, kerana bahwasanya Allah Ta'ala serta sekalian yang sabar. Allah Ta'ala yakni rahmat dia, nikmat dia, serta sekalian yang sabar. Bukan zat Allah Ta'ala duduk sebelah dia. Ni akidah pula kan. Artinya, dia bawa arti menolong ia Allah dan memelihara ia Allah akan mereka itu orang yang sabar. Bukannya zat Allah duduk sebelah dia. Iaitu pemeliharaan Allah, pertolongan Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan firman-Nya, dah kalau tak ada pertolongan dunia, pertolongan akhirat. Tak berasa tolong. Tuan-tuan, aku sabar dah, tak berasa tolong, mana tak sabar lagi. Dah ada pertolongan tu kat akhirat dengan kat dunia, mana kita nak akhirat. Dunia tak tolong tak apa, akhirat nak ada tolong banyak. Sebab amalan kita tak tahu apa dia yang menyebabkan kita masuk syurga ataupun neraka, wal a'yadu billah. Dan firman-Nya Allah Ta'ala tu surah As-Sajdah ayat 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Artinya, dan menjadikan oleh kami Allah akan setengah daripada mereka itu manusia, akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu manusia dengan perintah kami, bila tak kala sabar oleh mereka itu manusia. Jadi manusia ini firman Allah Ta'ala nak menunjukkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang sabar itu mendapat petunjuk dengan perintah Allah Ta'ala. Mendapat petunjuk ni nampak macam biasa, hidayah tu lah. Hidayah tu petunjuk lah. Jadi hidayah tu petunjuk. Kalau sabar dalam menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mempertunjukkan ilmu yang dia tak belajar, dia akan faham. Tu kalau orang belajar. Kalau orang yang mendapat musibah pula, Allah dia sabar, maka dia dapat petunjuk dari suruh kekal istiqamah dalam keagamaan dia, dan di akhirat akan mendapat pahala besar. Boleh jadi pahala tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.